Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Asman bin Makno, Guru Besar SK Seri Sampurna. Yang dihormati Encik Anwar bin Ahmad, penceramah undangan kita pada hari ini. Apa khabar Cikgu Anwar? Alhamdulillah. Ya, okey, baik. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berkumpul pada hari ini untuk sesi bengkel didik hibur yang kita jalankan atas talian lah, bersesuaian dalam normal baru pendidikan dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita lah secara ringkasnya. Cikgu Anwar bin Ahmad ni ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Bob lah. Kini menjawat jawatan GPK HAM di SK Ringgit. Dan beliau berpengalaman luas dalam memberi ceramah seluruh Malaysia. Antaranya beliau adalah penceramah BM Didik Berita Harian, penceramah program Hebat Utusan Malaysia dan penceramah tetap program Anjuran Berkat Minda. Dan banyak lagi lah ceramah yang beliau terlibat lah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, bengkel kita hari ini adalah ditaja oleh Ilman Management Services. Terima kasih kepada pihak Ilman Management. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan majlis ini kepada Cikgu Bob untuk berkongsikan pendekatan didik hibur yang beliau telah laksanakan di sekolah. Dan silakanlah Cikgu Bob. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Rahman kerana sudi mempersilakan saya, memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama dengan guru-guru di sekolah ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Tuan Guru Besar dan guru-guru yang hadir pada tengah hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan, saya diminta untuk memberi satu slot berkenaan dengan didik hibur. Jadi cikgu-cikgu, saya akan terangkan sedikit apa itu didik hibur dan saya akan tunjukkan beberapa contoh untuk cikgu boleh laksanakan didik hibur ni dalam kelas cikgu. Khasnya untuk subjek-subjek seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris kan, subjek-subjek yang bermain dengan bahasa. Dan saya ialah guru bahasa Melayu, jadi pendekatan yang saya gunakan untuk subjek bahasa Melayu lah hari ini. Tapi boleh juga diaplikasikan untuk subjek yang lain. Misalnya subjek bahasa Inggeris misalnya. Okey, cikgu-cikgu, jadi saya mulakan slide saya. Boleh mula kan? Boleh mula kan? Boleh juga? Boleh. Okey. Saya tak perlu kenalkan diri saya lah sebab Tuan Haji dah kenalkan diri saya. Dan apa itu didik hibur cikgu? Sebelum kita pergi jauh, sebelum saya terangkan secara detail berkenaan dengan didik hibur ni, biarlah saya jelaskan okey apa itu didik hibur. Dan didik hibur itu ialah seperti mana yang cikgu nampak di depan ni, didik hibur itu ialah alternatif semasa proses pengajaran sesuatu subjek yang bertujuan supaya sesi pengajaran dan pembelajaran sesuatu subjek itu menjadi lebih menarik. Tertinggal pula saya kat situ. Supaya subjek itu menjadi lebih menarik dan murid-murid kita rasa macam nak belajar. Jadi mana kita menggunakan didik hibur ni sebagai satu alternatif. Selain daripada kaedah-kaedah yang kita gunakan sebelum ni. Kaedah-kaedah konvensional yang kita gunakan sebelum ini. Dan didik hibur ini merupakan salah satu alternatif pengajaran kita. Okey. Dan apa komponen asas? Komponen asas yang biasa kita gunakan dalam didik hibur ni. Jadi untuk makluman cikgu-cikgu, biasanya 4 komponen asas yang kita gunakan. Iaitu nyanyian, menyanyi, bercerita, ataupun kita boleh gunakan dalam aktiviti lakonan ataupun puisi. Jadi ini 4 komponen asas. Dan namun begitu cikgu, bukan kita tidak hadkan komponen ini saja, tapi ini ialah komponen asas. Cikgu juga boleh bebas untuk berkarya dalam didik hibur ni menggunakan apa sahaja komponen yang sesuai dan mewujudkan suasana yang gembira kepada anak-anak murid kita. Cikgu itu dia. Itu komponen asas dia. Jadi kalau cikgu rasa tercari apa yang saya nak buat, jadi kita rujuklah kepada 4 komponen ni, tak payah fikir jauh-jauh.
Kita fikir ini je, cikgu boleh fikirkan apa nyanyian yang sesuai berkaitan dengan bahasa, bercerita misalnya, apa cerita berkaitan dengan boleh kita aplikasikan untuk bahasa, lakonan kan, puisi, okey. Jadi itu tentang komponen asas. Dan ingin saya jelaskan juga dalam didik hibur ni fokus kita tak boleh lari. Fokus kita adalah penguasaan kemahiran asas sesuatu subjek. Misalnya dalam bahasa Melayu contohnya juga, dalam bahasa Melayu, katakan kita nak fokus tentang penggunaan kata kerja. Jadi cikgu boleh ambil lah misalnya nyanyian yang ada seni kata-kata kerja ataupun cikgu pantun, puisi tradisional kan, pantun kan. Jadi gunakan pantun itu untuk cikgu dominankan kata kerja dalam pantun tersebut. Jadi apapun aktiviti dalam didik hibur yang cikgu nak buat ini, yang penting ialah bagaimana cikgu nak jadikan didik hibur itu memahirkan anak murid kita tentang sesuatu perkara dalam subjek yang kita ajar. Itu tujuan didik hibur cikgu. Okey, jadi kita lihat lagi apa sebenarnya didik hibur ni. Saya nak bagi cikgu lebih faham. Saya nak cikgu lebih jelas, lebih faham apa yang dimaksudkan dengan didik hibur. Okey, cikgu. Didik hibur itu kita lihat kandungannya dulu. Lihat kandungan apa kandungan dalam didik hibur yang perlu cikgu fahami. Okey, dan dalam didik hibur tu aktiviti suasana itu mesti ada unsur kelakar. Unsur kelakar. Jadi jangan serius sangat cikgu dalam kita buat didik hibur ni. Nama pun didik hibur, dan cikgu buat serius je muka. Jadi tak kelakar kan? Tak jadilah. Hiburnya tak ada kan? Jadi asasnya tu hibur, didik hibur, kita berhibur sambil mendidik. Jadi kalau cikgu tak ada unsur kelakar macam tu, serius je, anak murid kita pun takut, tak seronok lah pula jadi kan. Okey, unsur kecindan, ada unsur estetik, permainan muzik. Sebab cikgu, muzik ini ialah salah satu cara merangsang anak-anak murid kita berasa gembira untuk belajar. Untuk belajar. Sebab itu kalau mata pelajaran muzik ni di sekolah cikgu, berebut anak murid kita nak pergi ke kelas muzik kan. Walaupun sekarang ni PKP dalam kelas pun, dia belajar muzik dalam kelas pun, kita boleh lihat anak-anak murid kita ni, kalau waktu muzik ni lah waktu yang ditunggu-tunggu. Jadi, muzik ialah merupakan salah satu elemen yang perlu ada dalam didik hibur. Dan lakonan, juga boleh kita wujudkan lakonan dan pelbagai lagi lah. Okey, jadi itu tentang kandungan didik hibur cikgu. Manakala aktiviti pula, saya nak sentuh tentang aktiviti. Pastikan aktiviti itu mesti aktiviti yang menarik, bukan aktiviti yang membosankan. Cikgu kena fikir, kena kreatif, kena berfikir di luar kotak, apakah aktiviti yang menarik yang dapat kita kaitkan dengan fokus pembelajaran kita pada hari itu. Dan sudah pasti je lah, kalau dalam suasana sekarang ni, kalau cikgu mahir ICT, gunakanlah ICT dan bahan bantu mengajar yang menarik dan pastikan bahan-bahan itu boleh merangsang murid untuk rasa nak terlibat. Pastikan juga. Saya ingatkan sekali, aktiviti itu aktiviti yang menarik. Kita gunakan ICT, tapi bukan ICT yang membosankan murid. Murid tengok je cikgu kat situ kan. Cikgu yang syok sendiri kan. Itu bukan didik hibur. Dia jadi didik bosan berarti kan. Jadi perlu satu didik hibur untuk menarik penglibatan murid. Murid tengok, murid rasa, nak join lah. Nak rasa nak lakukan lah. Kalau pantun tu, murid akan rasa, aku nak berpantun lah. Dan cikgu kalau nak bagi aktiviti berpantun, tak payah pantun susah-susah. Cari pantun yang simple-simple kan. Sebab kita nak fokus kita ialah gunakan pantun tu dalam kita mengajar. Misalnya fokus misalnya berkenaan dengan kata kerja. Jadi kita fokus kalau kata kerja itu sebagai perkataan-perkataan yang terdapat dalam pantun tersebut. Okey, jadi cikgu jelas saya faham. Okey, seterusnya cikgu. Pelaksanaan. Ini penting cikgu. Apabila kita sebut didik hibur, kita mesti faham aktiviti yang kita lakukan itu murid-murid akan rasa terhibur. Okey, yang penting tiada unsur kalah atau menang. Dalam didik hibur tidak ada bentuk pertandingan. Cikgu, kalau kita wujudkan bentuk pertandingan, biasalah budak-budak ni. Kalau menang dia suka, kalau kalah dia frust lah kan. Jadi kita tak nak wujud suasana tu. Kita nak berhibur je, santai-santai. Dan kalau boleh tiada ganjaran
atau dendaan serta latihan. Tak payah nak berlatih-latih. Nak berlatih-latih bagai apa semua tak payah. Dia buat on the spot macam tu je. Itu didik hibur. Dia santai, on the spot je, dan tak perlu ganjaran. Dan jangan sesekali cikgu denda anak murid cikgu. Tak boleh berpantun. Cikgu denda dia. Tak boleh menyanyi. Cikgu pun marahkan dia. Ini bukan kelas nyanyian cikgu. Ini bukan kelas muzik. Ini ialah kelas bahasa Melayu misalnya kan. Ini ialah kelas bahasa Melayu. Dan kita gunakan didik hibur sebagai satu elemen alternatif kita dalam proses pengajaran dan pembelajaran kita. Jadi ingat cikgu, tidak ada perlu unsur kalah atau menang, tidak perlu dalam bentuk pertandingan, tak perlu ganjaran, jangan denda, tak perlu berlatih. Semua on the spot. On the spot. Biar mereka berkarya, biar mereka rasa terhibur, tapi dalam kawalan cikgu. Fokus tu tak lari. Cuma kita gunakan elemen hiburan tu saja. Okey. Seterusnya cikgu kena faham juga didik hibur ni matlamat dia ialah kita nak ramai murid kita yang terlibat dalam aktiviti. Aktiviti ni. Jadi sebab tu saya kata tadi, dalam pelaksanaan tu jangan wujudkan unsur-unsur negatif. Sebab matlamat kita ialah kita nak murid kita ramai ikut aktiviti kita ni, dan akhirnya mereka dapat faham apa objektif pembelajaran kita pada hari itu. Jelas cikgu Jadi itu matlamat. Matlamat jangan lari. Matlamat kena pegang. Cikgu Okey, dan ini saya jelaskan juga. Apa hak murid kita? Apa hak murid kita? Okey. Pastikan juga cikgu, dalam didik hibur ni, cikgu kena berilah hak pada mereka. Hak apa? Hak bebas bersuara cikgu. Biar mereka memberi pendapat, dia keluarkan pendapat, apa pendapat tu. Walau cikgu kena faham bahawa anak murid kita ni dah budak. Dia bukan boleh berfikir macam kita. Jadi mungkin ada beberapa pendapat tu yang kita kata, macam pendapat bodoh je. Tapi bukan pendapat bodoh cikgu. Itu adalah pendapat dan fikiran mereka. Jadi kita beri peluang mereka berkarya, beri peluang mereka memberikan pendapat, kalau diorang nak menyanyi tu bernyanyilah dengan apa cara dia nak nyanyi pun. Walaupun suara dia tak sedap mana pun cikgu rasa, alamak, nak bercakap kena telinga dengar kan. Tapi tak apa, cikgu bagi hak dia untuk berkarya, menyanyi. Kalau dia berlakon tu memang keras, tapi dia bukan pelakon cikgu. Dia ialah murid kita yang kita gunakan, yang kita ambil, yang kita beri peluang mereka untuk beraktiviti. Aktiviti apa? Aktiviti didik hibur. Jadi cikgu jangan anggap anak murid kita ni suara dia sedap. Jangan cikgu anggap anak murid kita ni seorang pelakon yang terkenal, seorang pembaca sajak terkenal. Tetapi tidak salah juga kalau kita beri peluang mereka bersungguh-sungguh untuk menyertai didik hibur dalam kawalan kita, dalam keadaan terkawal. Jadi cikgu, itu serba sedikit apa yang ingin saya terangkan tentang didik hibur supaya cikgu lebih jelas dan faham apa yang dimaksudkan didik hibur, dan elemen ini boleh dimasukkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kita di dalam kelas, supaya seperti yang saya kata tadi, supaya aktiviti kita mempelbagaikan aktiviti kita. Taklah semestinya kita serius je. Kita budak-budak pun rasa nak terhibur kan, rasa nak hiburan. Okey cikgu. Jadi dalam pertemuan kita kali ini, saya nak bagi cikgu satu contoh lah aktiviti, dan aktiviti ini cikgu merupakan satu contoh saja. Sebenarnya banyak aktiviti kan, macam 4 komponen asas tadi yang saya cakap. Nyanyian, lakonan, puisi. Cikgu, itu antara yang boleh dijadikan aktiviti kan. Jadi ini satu contoh aktiviti. Okey. Aktiviti yang saya nak buat ini ialah untuk subjek bahasa Melayu, cikgu. Okey, jadi apa-apa pun PPC kita mesti bermula dengan rekomendasi. Cikgu, hari ini saya sebenarnya nak mengajar anak murid saya, saya nak beritahu cikgu lah, saya nak beritahu cikgu, saya nak mengajar anak murid saya tentang bagaimana nak mengesan kesalahan yang berlaku dalam ayat. Maknanya saya makan dah ni. Ini biasa dilakukan setelah anak murid kita dah berjaya menghasilkan 5 ayat dalam bahagian A, mereka akan mengesan. Jadi apa perkara yang mereka perlu kesan? Apa dia perkara yang perlu mereka kesan? Itulah kelemahan anak murid kita. Cacat marba, dia tak tahu apa yang dia nak kesan.
Kadang-kadang dia kesan ejaan je. Sedangkan sebenarnya ada 5 perkara yang perlu mereka kesan. Jadi cikgu, saya cadang ni merupakan aktiviti cadangan. Jadi kerana ini ialah aktiviti didik hibur, jadi kita mulakan seindaksi kita dengan hiburan. Cikgu, hiburan ni saya misalnya macam ni lah. Macam ni, saya akan ajak dia tonton dulu. Kenapa saya ajak dia tonton video ini? Nanti saya akan beritahu. Ini saya tunjuk sikit lah kepada cikgu supaya cikgu nampak apa maksud saya ni. Okey, kita dengarkan. Kalau masa ni dia rasa seronok macam nak nyanyi, biarkan cikgu. Biarkan dia nyanyi. Sebab seindaksi hibur yang begini, dia dah mula merangsang murid kita ni rasa seronok. Apa benda cikgu nak buat hari ni kan? Dah ada lagu pula ni. Jadi cikgu cuba, biarkan saja dia nak menyanyi ke, dia nak apa ke. Yang penting, kelas itu terkawal lah. Cikgu kawal kelas tu lah. Jadi cikgu beri peluang dia dengar lagu ni. Mesti dalam hati dia, kenapa cikgu nak bagi lagu ni kan? Lepas tu nanti cikgu akan terangkan, kenapa cikgu pilih lagu ini. Kenapa lagu ini dijadikan set induksi pada hari tersebut. Cikgu, saya ulang balik semula. Ini merupakan salah satu contoh je. Mungkin cikgu akan boleh menghasilkan set induksi yang lebih kreatif, aktiviti didik hibur yang lebih aktif, lebih menarik kan. Jadi ini salah satu contoh. Kita dengar lagu ni dulu. Okey cikgu, cikgu dah dengar lagu ni. Sebenarnya, tapi ni saya beritahu cikgu, jangan pula nanti cikgu masa PDPC tu cikgu cakap macam saya cakap ni. Saya cakap ni tu cikgu, okey. Saya pilih lagu ini sebab dalam PDPC saya hari ini, saya sebenarnya nak ajar mereka mengesan kesalahan, cara nak mengesan kesalahan dalam ayat bahagian A. Jadi sebenarnya ada 5 perkara yang mereka kesan. Nanti saya akan tunjukkan apa 5 perkara tersebut. Dan 5 perkara itu saya jadikan satu akronim. Dan akronim itu saya jadikan serikata lagu. Dan serikata lagu itu saya jadikan sebuah lagu tetapi menggunakan melodi lagu seputar tadi. Jadi maksudnya kalau cikgu nak buat lagu ni, cikgu kena tahulah melodi lagu ni. Melodi je. Cikgu tak perlu nyanyi terlalu merdu sangat. Sebab ini, ingat, ini didik hibur nama dia. Tapi pastikan juga cikgu, suara tu boleh tahan juga lah kan. Jangan jadi didik hibur langsung tak terhibur pula anak murid kita nak dengar kan. Jadi maknanya kita pastikan kita tahu dulu melodi lagu ni supaya nanti kita tak salah. Kita nak ajar tu biarlah betul. Walaupun tak perlu suara yang merdu, tapi dari segi pitch tu misalnya, perlulah pitch tepat kan. Okey. Jadi sebab itu saya gunakan set induksi ini. Salah pula saya tulis. Sepatutnya jom tonton kan. Jom tonton. Okey, tak apa. Itu kena jelaskan pada murid kita. Itu cikgu tulis jom tonton itu typing error. Nanti diorang ingatkan sampai tua dia ingat jom tonton. Jadi kena betulkan juga Okey, seterusnya cikgu. Barulah kita paparkan, kita jelaskan pada mereka bahawa hari ini cikgu nak mengajar awak bagaimana nak mengesan kesalahan dalam ayat bahagian A. Sebenarnya cikgu, akronim mengesan kesalahan kesalahan ni bukan saja dalam bahagian A sebenarnya. Boleh bahagian B, boleh bahagian C dalam kertas 2. Kertas 2 bahasa Melayu. Okay? Tapi untuk hari ni kita fokuskan je dulu dalam bahagian A supaya kita tak jadi cacar marbah nanti, budak pening kepala. Jadi kita bagi mereka yang mudah dulu. Okey, yang mudah dulu. Okey. Jadi seterusnya cikgu, okey.
Jadi kita beritahulah apa tujuan kita mengesan kesalahan. Ni cukup jelaskan nanti kan dari segi markah kan. Agar murid tidak kehilangan markah. Cukup jelas apa pandailah cikgu kan. Ini saya nak tunjuk je, contoh je Okey, dan seterusnya apa tujuan mengesan kesalahan? Untuk sifarkan kesalahan. Sifarkan kesalahan, pastikan ayat bina sifar kesalahan. Maknanya ayat yang dibina oleh anak murid kita itu tidak ada langsung kesalahan yang berlaku. Dan agar mereka lebih bertanggungjawab. Itulah saya kata, saya hanya tunjuk pada cikgu kan, untuk tengah hari ini mungkin tak sempatlah saya nak mengajar cikgu lebih spesifik. Jadi saya paparkan dia punya perjalanan didik hibur tu, jadi cikgu boleh nampak. Okey. Jadi sebenarnya cikgu jangan lama-lama sangat sebab kita nak buat program aktiviti didik hibur ni. Jadi jangan lama-lama sangat di sini. Dan ini yang cikgu jelaskan. Okey. Barulah cikgu kata petai. Jadi cikgu cakaplah petai tu apa dia tanya dia apa petai, apa yang dia faham tentang petai, semua kan. Itu beginilah. Dan saya ingatkan jangan terlalu lama. Okey. Jadi doakan, ingat cikgu anak murid kita akan beri pelbagai jawapan. Dia sayur lah apa semua, tapi rupa-rupanya akhir sekali cikgu kata petai ini ialah akronim kepada bagaimana kita nak mengesan kesalahan dalam ayat. Okey, dan cikgu jelaskanlah cikgu jelaskanlah ini dia petai. Apa dia petai? P itu apa? Cikgu jelaskan. P itu ialah perkataan. Pastikan ayat yang kita bina itu, yang mereka bina itu menggunakan perkataan yang tepat. Misalnya apa cikgu? Misalnya Ali bermain bola tu betul lah. Jangan Ali Ali menolak bola. Salah. Pada menolak bola kan. Ali bermain bola. Atau Ali memicit bola. Tak sesuai lah kan. Okey. Jadi perkataan yang digunakan dalam ayat itu kena betul. Okey cikgu? Jadi saya tak lama-lama sini. Sebab saya nak masuk didik hibur ni. Okey. Dan manakala itu ialah ejaan. Pastikan ejaan dalam ayat yang dibina itu tidak ada berlaku kesalahan. Ingatkan juga jangan terlalu gelojoh untuk menulis. Sebab perbuatan gelojoh itu akan menyebabkan mereka tersalah menulis huruf dan akhirnya akan menyebabkan kesalahan menulis, akan menyebabkan maksud perkataan tu lari, salah. Kalau makan misalnya, kalau eja salah mungkin jadi macan ke, matan ke, jadi dah lain maksud. Okey, nanti dia akan jadi kesalahan perkataan. Okey, T itu cikgu jelaskanlah, iaitu penggunaan tanda baca. Dan cikgu jelaskan bahawa untuk bahagian A ini biasanya tanda baca yang sering berlaku kesalahan biasanya ialah berkenaan dengan tanda noktah huruf besar. Cikgu, dan ingatkan juga A ayat dan ayat untuk bahagian A ni cikgu ingatkan. Okay, cikgu saya tak dapat bagi spesifik, saya bagi secara ringkas saja. Nanti cikgu lebih mahir lah. Cikgu lebih mahir menerangkan apa perkara penting dalam bahagian A tu kan. Yang ni saya bagi basic saja, asas saja. Jadi ingatkan pada anak murid cikgu, ayat yang kita gunakan dalam bahagian A ini iaitu ayat aktif. Jadi cikgu terangkan sikit apa ayat aktif tu. Cikgu jelaskan ayat aktif tu maksudnya subjek mendepani predikat. Jadi diorang faham lah. Oh itu. Okey. Tapi ingat cikgu jangan lama-lama. Ringkas je. Okey. I apa dia? I itu imbuhan. Pasti gunakan imbuhan yang tepat. Saya ni lama lah sebab saya nak terangkan kepada cikgu apa yang cikgu nak jelaskan kan. Jadi imbuhan, gunakan imbuhan yang tepat. Kalau kalau bermain, jangan tu bermain. Ali bermain bola. Jangan Ali termain bola. Ali dimainkan bola. Itu semua salah kan? Jadi adik-adik. Cikgu, pastikan ini dia. Cikgu jelaskan apa dia petai tu. Okey. Selepas cikgu jelaskan apa itu petai, cikgu cakaplah, okey, hari ini untuk kita, ini contohlah. Untuk awak lebih jelas dan faham apa itu petai, cikgu dah sediakan satu lagu untuk awak. Lagu yang diberi nama Petai. Dia pun seronok. Ui, petai. Macam mana lagu petai tu? Mesti dia akan tanya, macam mana lagu petai tu? Jadi, cikgu balik semula tadi. Awak dah dengar lagu tadi kan? A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Kan? Jadi dia akan, patutlah cikgu bagi lagu tu kan? Lepas tu, cikgu jelaskanlah. Okey, hari ni cikgu akan nyanyikan dulu. Lepas tu nanti kita akan nyanyi sama-sama. Beritahu dia. Dalam lagu, untuk menyanyikan lagu ni, awak tak perlu suara yang merdu. Yang penting awak rasa seronok dan awak bebas. Cuma jangan menjerit-jerit kalau menyanyi tu.
Kita rasa enjoy, biar kita dalam suasana yang enjoy je. Okey, cikgu nyanyi awak dengar. Jadi saya bagi contoh cikgu lagu ni P-E-T-A-I, P-E-T-A-I, P perkataan, I ejaan, T tanda baca, E ayat, A imbuhan, petai, petai, petai. P-E-T-A-I, P-E-T-A-I, petai, petai, petai. Cikgu. Cikgu nyanyi dulu, kena nyanyi, cikgu nyanyi. Dan apabila cikgu nyanyi tu, cikgu kena buat impresi muka yang gembira, seronok. Jangan masam-masam, jangan nyanyi tu macam terpaksa. Jadi, impresi muka cikgu tu akan membuatkan anak murid kita rasa gembira dan terhibur. Maka dah berlakulah proses didik hibur di situ cikgu. Itu belum lagi dia diberi peluang nyanyi. Cikgu percayalah, cikgu nyanyi je lagu ni, dia rasa, bilalah aku nak nyanyi. Mereka akan rasa, bilalah aku nak nyanyi ni. Bila nak nyanyi tu. Okey, jadi bila cikgu dah nyanyi, dah terangkan, waktu cikgu ajaklah dia nyanyi lagi. Cikgu ajaklah dia nyanyi. Dia menyanyi sampai dia bacakan dulu seni kata lagu petai ni, nyanyi sama-sama. Jadi mereka akan seronok lah. Dan cikgu tunjuklah, okey. Tunjuklah pula sedikit-sedikit. Contohnya macam ayat ni. Tanya dia, okey, siapa boleh beritahu cikgu ni apa kesalahan perkataan dalam nombor 1 ni? Nanti diorang akan pilih lah. Misalnya, dia kata, okey cikgu, saya tahu cikgu. Apa dia? Perbarisan. Okey, patutnya perbarisan itu ke apa? Perhimpunan cikgu. Macam tu. Jadi, beri ucapan, okey, betul lah. Okey, tahniah, macam awak dah faham. Okey, nombor 2 kita kesan pula. Ni, okey, ejaan. Ada tak? Cuba kamu cari ejaan. Apa ejaan yang salah? Okey. Ataupun sebelum dia kesan ni dulu cikgu, okey, kita nyanyikan dulu lagu petai tadi dan kita ikut petai tu. P perkataan, okey, ayat nombor 1 ni perkataan, okey. Okey, nyanyi sekali lagi. Okey. Selepas P apa? E. Okey, E nombor 2 ni E. Cuba tengok ejaan dia. Apa salah ejaan? Cikgu minta dia apa? Dia cari ejaan, mana ejaan yang salah. Okey, selepas tu cikgu, begitulah seterusnya. Mungkin boleh nyanyi berkali-kali, tak ada masalah. Setiap nombor, misalnya T untuk cari T, tanda baca kan nombor 3 ni kan. Nyanyi lagi. Sekali lagi nyanyi sama-sama ramai-ramai. Sampailah dia hafal. Sampai beginilah. Sampailah ayat yang kelima. Sebab bahagian A tu 5 ayat je. Jadi, lepas tu tunjukkanlah contoh-contoh ayat yang betul dan tepat lah supaya mereka, sebab apa, saya ingatkan walaupun kita didik hibur ni merupakan alternatif aktiviti, jadi objektif utama kita jangan lari. Objektif kita nak mengajar dia bagaimana cara nak mengesan kesalahan dalam ayat. Apa perkara yang perlu dia lakukan, ciri-ciri dia. Jadi tunjukkan ayat yang tepat, yang betul. Macam ni, jelas sampai mana cikgu cakap kan. Okey, dan selepas itu cikgu, sebab diorang ni seronok nak nyanyi ni. Okey, cikgu bagi, okey, sekarang kamu saya akan bagi kamu kepada 5 kumpulan dan saya akan bagi juga, ini cadangan juga, cadangan. Okey, 2 kumpulan tu akan menyanyi lagu petai sambil bertepuk. Cikgu ajarlah sikit. Okey, yang 2 lagi kumpulan, mereka akan menyanyi petai sambil menggoyangkan badan. Macam mana? Jadi ada beza kan? Jadi cikgu mungkin cikgu kata, okey, nanti saya akan rakam video ke apa benda macam-macam lah cikgu bagi diorang seronok kan. Cikgu, pasti diorang akan seronok sebab diorang tak sabar sebenarnya nak menyanyi. Lagi-lagi, dengan murid sekolah rendah ni, lagi-lagi kalau cikgu beri peluang dia menyanyi bersama kawan-kawan dia, seronok dia. Cikgu puji-puji lah sikit walaupun kita tak bagi ganjaran kan, tapi ganjaran daripada lisan tu perlu. Cikgu jangan serius tu, saya kata jangan terlalu serius cikgu. Jadi maka selesailah aktiviti didik hibur cikgu pada hari tersebut dan jadi ini lagu petai. Okey. Jadi akhir pengajaran tu nyanyilah ramai-ramai dan cikgu fokuslah ingatkan pada mereka bahawa petai inilah ingat P itu perkataan A ejaan, T tanda baca A ayat imbuhan sebagai akronim untuk kamu mengesan kesalahan dalam ayat. Jadi cikgu jadi dah selesailah sudah proses pembelajaran didik hibur cikgu pada hari tersebut. Okey. Jadi Tuan Haji Rahman. Saya. Tuan Haji Rahman, itulah sedikit penerangan saya tentang didik hibur dan saya harap penerangan saya yang tak seberapa tu InsyaAllah dapat membantu cikgu-cikgu di sekolah
Tuan Haji, Tuan Cikgu untuk menjadikan didik Ibo ni sebagai salah satu alternatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan saya harap cikgu-cikgu dapat faham jelas segala tujuan, ciri-ciri apa yang kita nak lakukan dalam didik Ibo, dan yang pasti sekali gunakan didik Ibo tu jangan lari untuk kita fokuskan kepada apa objektif pembelajaran kita pada itu. Okey, itu Tuan Haji, itu saja untuk saya hari ini. Okey, baik, alhamdulillah. Rasa tak puas Cikgu Bob. Padat betul Dan kami memang betul-betul terhibur ni, Cikgu Bob kalau cikgu-cikgu pun nampak kat sini dah goyang-goyang badan, terhibur, saya percaya kalau murid-murid kita pun akan memberi respon sebab kita saya mewujudkan suasana pembelajaran yang bermakna dan dan menyeronokkan. Itu yang penting lah. Betul. Dan penerangan Cikgu Bob tadi bahawa didik hibur ni dia santai aja. Saya harap cikgu tak merasakan ni satu beban lah, dia bukan penambahan. Dan santai tapi kita kreatif. Ya, betul. Kita boleh wujudkan macam green screen kan. Green screen tu salah satu BBM ataupun apa tadi? Alat bahan batu mengajar yang boleh membantu kita lah. Okey, insya-Allah. Okay, sekali lagi alhamdulillah kita sungguh bertuah lah dapat bersama Cikgu Bob pada tengah hari ini untuk perkongsian pelaksanaan didik hibur dalam PDP. Nak ucapkan ribuan terima kasih. Dan tak lupa juga ucapan terima kasih kepada Ilman Management Services yang telah sudi membuatkan Cikgu Bob bersiaran secara langsung ke SK Seri Sempurna pada hari ini dalam pandemik lah kita pendidikan normal baru. Dan akhir sekali terima kasih kepada Tuan Guru Besar dan guru-guru atas kerjasama daripada mula hingga akhir lah ini. Jadi sekian sajalah perbingkilan kita pada hari ini. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Satu lagi Cikgu Bob ada pesanan ni kepada kawan-kawan ni, minta kongsikan slide tu lah kalau boleh. Boleh, tak ada masalah Tuan Haji. Itu perkara kecil. Saya sebenarnya berbesar hati kerana pihak sekolah sudi bekerjasama dengan Ilman untuk mengadakan program-program macam ni. Ini sebenarnya satu usaha yang baik daripada pihak sekolah dalam kita mewujudkan hubungan dengan pihak-pihak NGO khas ni kan. Jalinan pintar korporat bersama Ilman, mudah-mudahan dia berterusan ada kesinambungan. Okey, sekian saja perbicaraan kita. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.